A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi kita pada pagi ni, alhamdulillah, dalam sesi Quran tafsir ringkas mengikut muka surat Al-Quran. InsyaAllah pagi ni kita akan bersama-sama pada muka surat 436 surah Fatir, insyaAllah, pada ayat yang ke-12 sehingga ayat 18. Moga-moga kita akan dapat manfaat daripada ayat-ayat yang akan kita bacakan pada pagi ni, insyaAllah, dan juga muka surat yang kita lihat pada pagi ni. Moga kita dapat mengambil permata-permata dalam menjadi panduan kepada hidup kita, insya-Allah. Pagi ni kita akan baca secara ringkasnya ialah ayat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tanda-tanda kebesarannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang ada di keliling kita yang sepatutnya kita lihat, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan betapa tidak ada manfaatnya apabila manusia ini menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa lemahnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala ini untuk membantu manusia ni, sama ada di dunia dan juga apatah lagi di akhirat lah. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan beberapa sifat ataupun prinsip pada yang ada pada manusia, hakikat yang ada pada manusia, iaitu manusia ni lemah, manusia ni tidak boleh membantu orang lain, dan seterusnya. Ialah manusia ni tidak dapat membuat apa-apa, dan kemudian manusia ni yang berada, yang mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni juga adalah ada macam-macam jenis. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama dalam siri tafsir kita pada pagi ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Itu adalah ayat yang ke-12 surah Al-Qur'anul Azim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dalam semua kata-katanya, dalam semua firman-Nya. Jadi dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-12 ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, iaitu apa? Iaitu ada dua jenis lautan, ada dua jenis air lah yang ada di keliling kita ini, tidak ada tiganya, iaitu dua. Iaitu yang pertamanya Allah Taala sebut sini ialah azbun furatun. Azbun furatun. Furat di sini bukannya Yufrit, bukannya nama sungai Furat tu di Iraq tu, bukan. Tapi Furat ini adalah artinya asal daripada farata artinya ialah yang yaqta'u, asalnya dalam bahasa Arab ni. Yaqta'u ni artinya ialah yang memotong. Jadi Allah Subhanahu taala sebut ke sini wama yastawi, ada dua jenis sungai, ada dua jenis laut. Laut ni artinya bukanlah laut, kita kata dinamakan laut kenapa? Kerana apabila air itu banyak, air itu besar kan, macam laut gitu. Jadi kita dipanggil laut dalam bahasa Arab tu. Jadi ada dua jenis, dikata Allah Taala kata wama yastawi, dan tidak sama. Tetapi laut itu tidak sama. Yang pertamanya haza azbun. Salah satunya adalah azbun. Azbun ni maknanya sedap, sedap. Furatun boleh diminum, makna gitu iaitu kenapa? Kerana sebut furatun artinya yaqta', saya sebut tadi yaqta' apa? Yaqta' al-atshan, iaitu kalau kita dahaga, dia boleh menghilangkan dahaga. Jadi itu nama dia Furat. Dan kemudian diambil daripada nama ni, maka dinamakan sungai Furat di Iraq tu. Jadi haza azbun furat. Nombor satu ialah air yang azbun, yang sedap, sesuai untuk diminum. Sa'irun syarabuhu, yang boleh diminum. Kemudian wahaza, yang keduanya adalah milhun ujaj. Milhun maknanya ialah sangat-sangat masin, dan kemudian ujaj. Ujaj ni iaitu daripada ajish, maksudnya ialah yang menyala-nyala. Itu asal maknanya. Kalau api tu dia katakan, api tu
api tu ajish tu, itu api tu menyala-nyala. Jadi kenapa dia kata menyala-nyala kat sini? Kerana apabila diminum air tu, air laut tu, maka dia akan seolah-olahnya macam tidak menghilangkan dahaga, bahkan macam makin menggelegak, kita katakan gitu kan. Gitu itu. Jadi air yang masin dan juga seolah-olah macam menggelegak kalau diminum. Milhun ujaj wa min kullin, itu yang pertamalah. Jadi kedua-dua tu ada sebab dia, kedua-dua tu ada hikmahnya, kedua-dua tu ada kepentingannya untuk manusia. Jadi kita nak bayangkan benda ni ialah, katakan semua laut ni, semua air ni masin, masalah kan. Ataupun semua ditawar, akan masalah juga kan. Sebab apa? Kalau yang tawar tu ada benda-benda yang tak ni. Jadi bagaimana laut ni boleh jadi masin? Saintis boleh katalah macam-macam kan. Boleh kata macam ni, boleh kata macam ni. Tapi garam tu daripada mana? Akhirnya kita ambil garam tu juga adalah daripada laut tu. Jadi erti kat sini, laut tu menjadi masin tu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Begitu juga air yang tawar tu, air yang di darat tu, yang ada di yang sungai dan sebagainya, yang di tasik tu, dia tu tidak masin. Tapi ada tasik yang masin seperti tasik apa ni, tasik Korun di Mesir sebagai contohnya, sangat masin Ada tasik lagi itu laut mati, dipanggil laut mati. Tapi dia tu sangat-sangat masin, itu paling masin lah dalam dunia kan. Sehingga kita kalau berada atas air tu, air di laut mati di Jordan tu, kita akan terapung. Kenapa? Sangat-sangat masin. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala kata wa min kullin ta'kuluna lahman tariya. Dan daripada keduanya, daripada setiapnya, ta'kuluna, kamu makan lahman tariya, daging yang lembut. Apa daging yang lembut? Iaitu daging ikan lah yang ada, ataupun kita kata ketam ke, ataupun kerang ke, ataupun udang ke, semua benda tu, binatang tu adalah toriya. Toriya ni dalam terjemahannya mudahnya ialah lembut lah, tapi maksudnya tu lebih mendalam lagi lah kan, dalam bahasa Arabnya, iaitu satu benda yang mana dia sangat-sangat, iaitu kan, dia mempunyai satu jenis yang special tariyah ni. Mana kan, kalau dia mati dalam laut tu dia jadi lain, tapi kalau dia mati di luar tu dia jadi lain. Jadi sebab itulah setengah-setengah ulama telah mengatakan bahawa makruh kalau kita makan benda-benda yang tu, binatang tu, yang binatang laut tu yang mati di dalam air. Maknanya di dalam air tu dia dah mati dah. Kita makan, biasanya kita angkat kemudian dia mati tak terdarat iaitu, jadi itu adalah berbeza. Jadi itulah yang baik adalah kata-kata medik, saintis yang mengatakan apabila dia mati di dalam air tu, air yang masin tu kan, maka dia akan jadi begini kan. Itu panjanglah ceritanya kan. Itu yang kedua. Yang ketiganya Allah Ta'ala sebut wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha. Jadi tastakhrijuna hilyatan, kamu mengeluarkan daripadanya hilyah ni perhiasan, daripadanya. Daripada mana? Daripada laut tu. Biasanya laut masin lah. Sebab itulah disebut kat sini wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha. Satu lagi ialah ulama-ulama tafsir, dia sebut, dia kata wa tastakhrijuna. Tastakhrijuna tu menunjukkan apa? Dia ada dua makna kat sini. Iaitu yang pertamanya, tastakhriju ni maknanya ialah banyak maknanya. Sebab tu ada tambahan kat situ kan. Asalnya adalah kharaja. Kalau ikutnya ialah kamu mengeluarkan Kalau kamu mengeluarkan tukhrij, kamu mengeluarkan. Tapi kenapa digunakan tastakhrijuna? Jadi ulama tafsir kata ialah kerana apa? Kerana nak menunjukkan kepada banyaknya benda dalam tu dan tak habis-habis lah kan. Yang keduanya ialah nak menunjukkan kepada kamu kena keluarkan dengan segera. Makna kena ambil cepat-cepat benda-benda dalam tu itu ulama tafsir lah katakan Jadi apa maksud itu? Macam-macam lah ulama-ulama mengatakan, iaitu kita jangan beri pada orang lain sepatutnya kan, jangan sampai orang lain menggunakan, dan banyak lagi lah. Apakah maksud kat sini hilyatan? Kemungkinan kita akan jumpa lagi yang selepas daripada ni, kemungkinan akan masa akan menentukan banyak lagi rasa-rasa yang ada dalam laut yang kita tidak ketahui, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menerokai. Tapi yang sekarang ni banyaknya ialah orang-orang yang tidak Islam lah kan, yang menerokai. Sepatutnya orang Islam yang menerokainya. Kemudian wataral fulka tu yang ketiga yang keempat, minta maaf, yang keempat. Jadi yang pertama sekali adalah boleh minum, yang kedua adalah ada daging yang boleh dimakan, yang ketiga adalah ada perhiasan yang boleh diambil, dan yang keempat adalah wataral fulka fihi mawakhira, dan kamu melihat padanya kapal-kapal. Fulka tu kapal, mawakhir tu ialah membelah. Asalnya adalah
Asal perkataan makh tu ialah maknanya syaqqa, maknanya dalam bahasa Arab. Jadi syaqqa tu kita tengok kapal tu seolah macam membelah air tu, depan itu muncul tu kan, depan itu membelah air tu. Sebab tu dia kata mawakhira, kemudian lita bertahu min fadlihi, supaya kamu mencari, supaya dengan kapal itu, dengan menggunakan kapal itu kamu dapat mencari, memperolehi min fadlihi, daripada kurniaannya. Jadi kalau ikut terjemahan biasanya ialah mencari rezeki lah kan tetapi setengah ulama memberi makna sini, Allah Ta'ala tak sebutkan min rizkihi, tapi Allah Ta'ala sebut min fadlihi, iaitu daripada kurniaannya. Jadi kurniaan dia apa? Apakah benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kan? Kurniaan apa? Adakah rezeki saja? Sebenarnya bukan rezeki. Rezeki itu bukannya matlamat tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana contoh dalam soal Jumaat juga kan, hari ni hari Jumaat, wabtahu min fadlillah kan, hendaklah kamu mencari kurniaan Allah. Apa maksud kurniaan Allah ni? Setengah ulama tafsir kata, dia kata macam ni kan, Allah Ta'ala tak sebutkan rezeki. Sebab apa? Rezeki ni kadang-kadang bukan kurnia, kadang-kadang dapat rezeki tetapi bukan kurniaan Allah kan, maksudnya bukan pemberian Allah, tapi maksudnya ialah Allah Ta'ala ni bukan nak beri yang tu, bukan nak beri rezeki tu, tapi Allah Ta'ala nak berikan pahala daripada rezeki tu. Jadi sepatutnya kita ni mencari kurniaan Allah itu mencari pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui rezeki, melalui bukan rezeki, melalui usaha dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang berusaha tapi tak dapat rezeki, tapi dia dapat pahala kalau kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang ada orang dapat rezeki tapi tak dapat pahala. Kenapa? Kerana usaha dia tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wala'allakum tashkurun, supaya kamu ni bersyukur. Ayat kemudian seterusnya ialah ayat yang ke-13. Ayat ke-13 ni Allah Ta'ala sebut yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili. Yulish ni maknanya memasukkan. Jadi malam dan juga siang ni Allah Ta'ala menggunakan istilahnya ialah memasukkan. Masukkan malam ke dalam siang, masukkan siang ke dalam malam. Yang pertamanya ialah dari segi penafsirannya, apakah erti memasuk-masuk ni? Seolah macam tak berapa nampak kan. Iaitu tak berapa nampak dia punya perbezaan. Kenapa? Kerana dia memasuk di antara satu sama lain. Itu yang pertama kan. Jadi kita tengok kan, sebenarnya bilakah malam sebenarnya, bilakah siang sebenarnya bermula? Kita sebutlah waktu maghrib kan. Waktu maghrib itu malah matahari jatuh, tapi adakah dah gelap, dah malam? Gitu kan. Kemudian matahari terbit, sunrise pada waktu pagi kan, tapi adakah itu tanda pagi? Ini malam dan juga siang tu dia tak kabur sikit kat situ kan, sebab dia masuk Allah Ta'ala kata. Itu yang pertamalah. Yang keduanya penafsirannya ialah tidak semua negeri ni sama waktu dia. Kita tengok kan, ada negeri yang mana ada musim sejuk, ada musim panas. Kita di tropika ni tak nampak sangat, tapi dia berubah kan, kita nampak kan. Kenapa dulu ni ialah pukul macam ni, sekarang ni pukul macam ni subuh, kadang-kadang pukul maghribnya pukul macam ni. Itu kan dia berubah sebab apa? Matahari tu berubah. Jadi sebab itulah Allah sebut sini yulij, dia memasukkan. Jadi kalau kita berada di negeri yang ekstrim tu kan, ekstrim sejuk, ekstrim panas tu kan, seperti di Antartika, jangan sebut Antartika, Australia ke, ataupun di Amerika ke, ataupun di Rusia, Jepun kan, Korea ke, kita nampak ketara iaitu perubahan tu kan. Malam tu panjang sangat, siang tu panjang sangat kadang-kadang tu pada musim panas. Jadi itu kenapa jadi macam tu? Itu maknanya masuk kan. Itulah jadi kita boleh faham daripada situ, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili. Allah Ta'ala sebut kat situ kan, dia yang memasukkan, bukan siang dan malam tu masuk sendiri, bukan. Kemudian wasakhkhara syamsa, Allah Ta'ala sebut lagi dia lah yang menundukkan matahari. Matahari itu kan berjalan kan, dan ada masa dia. Kadang-kadang dia sengit sini, kadang-kadang dia sengit sini kan, kadang-kadang dia pergi ke utara, kadang-kadang dia pergi ke selatan. Of course lah kan itu kalau ikut saintis pula kata kan, sebenarnya bumi lah yang bergerak-gerak gitu kan, bersengit-sengit tu kan. Tapi apa pun dia tengok apa yang kita lihat kan. Yang kita lihat ialah matahari tu bergerak kan. Jadi macam mana matahari ni boleh bergerak macam mana dia tepat tu kan, dia tak lari bila cukup time dia akan sampai kat sini, bila cukup time dia akan sampai sini. Allah Ta'ala yang menggerakkan dia. Wasakhara, jadi samalah seperti kita katakan, kita baca doa tu kan, subhanallazi sakhkhara lana haza. Kita nak naik kenderaan, kita akan baca maha suci Allah yang menggerakkan ini, yang menundukkan ini. Sakhkhara tu menundukkan. Jadi
Matahari itu sebenarnya menunduk, dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa macam tu, setiap kali kita tengok matahari, jangan pandang tepat matahari kan, tapi kalau kita rasa matahari dah wujud pagi ni, kita akan rasakan bahawa dia sekarang sedang mengikut, ditundukkan tundukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengikut apa arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau matahari yang besar tu mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala, apatah sangat kita ni kan yang tidak mahu mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala suruh kita begini, sepatutnya kita buat macam ni kan. Sebab apa? Sebab kita ni hamba Allah. Jadi seterusnya, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Yang keduanya ialah bulan. Bulan pun begitu juga, sama juga Dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullun yajri li ajalin musamma. Setiap satu tu dia bergerak li ajal musamma, kepada satu tempoh yang tertentu kan. Jadi kalau dia kata pukul time ni sampai 29, sampai 30, macam itulah di ajalim musamma kan, waktu dia kan. Kalau dia naik waktu ni, naik waktu ni. Kalau dia turun waktu ni, turun waktu tu. Gitu zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Allah kata semua benda ni sepatutnya adalah untuk menjadi kita tengok kan, sebenarnya ini zalikumullahu rabbukum. Allah Ta'ala kata itulah dia Allah. Sepatutnya kita tunduklah pada Allah kan, yang menggerakkan semua tu, menundukkan semua tu. Dia al-mulk, lahul mulk. Kerajaan tu dia punya, kekuasaan dia punya, semua benda tu dia punya. Dia al-mulk. Manusia ni ada jugalah kan, kita kata ini raja, itu maksudnya pemerintah, sultan, pemerintah, gitu kan. Tapi yang memiliki semua ni adalah, semua tu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah Ta'ala kata sini, apa yang kamu sembah selain daripada manusia pada hari ini kan, majoritinya lah sembah bukan Allah. Mereka sembah apa-apa, ada sembah hawa nafsu sendiri, ada sembah otak sendiri, ada tak sembah apa-apa, ada sembah batu, ada sembah macam-macam Jadi manusia ni Allah Ta'ala kata wallazina tad'u, apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu, la min dunihi, selain daripada Allah, ma yamlikuna min kitmir, dia langsung tidak memiliki walaupun kitmir. Kitmir ni apa? Kitmir ni ialah buah kurma. Kita ambil buah kurma tu, kemudian kita belah, kita keluarkan dia punya biji dalam tu biji kurma tu. Pada biji kurma yang sebelah dalam tu ada satu lapisan. Lapisan tu warna putih. Warna putih, nipis ni. Kalau kau nak tengok, insya-Allah lepas ni pergi cari buah kurma, belah biji kurma tu, tarik keluar dia punya biji dalam tu. Pada biji pada biji dalam tu ada satu lapisan warna putih. Nipisnya. Itulah nama dia kitmir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, tu yang kamu sembah selain daripada Allah tu langsung tak memiliki. Dia tak memiliki, walaupun kitmir tu pun dia tak mampu. Tak memiliki, tak. Makna nak ceritanya sikit lah, kalau orang Melayu cakap senipis kulit bawang. Sebab Melayu tak ada kurma kan, dia ada bawang kan. Jadi kulit bawang bukan yang tebal selapis bawang tu, bukan. Bawang tu ada satu selapis putih. Sama lah tu insya-Allah. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu panggil berhala-berhala tu kan, yang kamu sembah selain Allah tu, dia tidak akan menyahut. Allah Ta'ala katakan la yasma'u, tak akan mendengar. Kemudian la yasma'u du'aakum, dia tak dengar pun apa permintaan kamu tu. Kemudian walau sami'u mastajabu lakum, kalau dengar pun katakan, andaikan kata patung tu dengar, katakan. Tapi adakah dia boleh memenuhi, dia boleh memberi? Even adalah orang sekarang kan yang sembah manusia. Seperti ada guru pelik-pelik kan di India, dia kata Tuhan lah dah mati dah, itu baba apa tu kan di India tu, dia boleh beri sesuatu, dia tak boleh beri sesuatu kan. Kalau macam tu, kalau boleh beri sesuatu, baguslah, minta kaya jadi kaya. Dia sendiri pun tak berapa kaya, dia sendiri pun mati kan, dia dah mati. Maknanya apa? Kalau dia sendiri hebat sangat, janganlah mati. Kenapa? Dia pun sakit kadang-kadang tu kan. Cuba cocok dia, sakit tak? Cuba cobek dia, sakit tak? Cuba ambil besi, cocok, sakit tak? Sakit dia. Maknanya dia yang dikatakan Tuhan tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini kan, sebut di sini, iaitu benda-benda ni semua yang kamu sembah selain daripada Allah ni kan, kalau kamu minta dia pun dia tak mendengar. Dan kalau dengar pun, andaian ni, kalau dengar, dia tak boleh beri apa-apa pun pada kamu. Itu Allah Ta'ala kata mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan kemudian yang ketiganya, Allah Ta'ala kata pada hari akhirat nanti, apa dia tu kan, yakfuruna bisyirkikum. Yakfuruna tu maknanya menolak, maknanya
menafikan syirkikum, iaitu kesyirikan kamu, iaitu kamu sembah dia. Pada hari kiamat nanti dia pun menolak, dia kata tak, maknanya aku bukan Tuhan, aku bukan Tuhan. Maknanya kan dia berlepas diri pada hari akhirat nanti. Itu kan bukan kafir, tapi maknanya menolak kesyirikan kamu tu. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Allah Ta'ala sebut sini kan satu konsep apa, iaitu wala yunabbi'uka mislu khabir. Khabir situ ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksud ayat ni ialah wa ma yunabbi'uka, tidak akan dapat memberi tahu kepada kamu sesuatu sama seperti apa yang dapat diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu khabir. Khabir ni dia tahu semua. Jadi kalau orang tahu semua benda, tiba-tiba dia nak beritahu kita pada satu benda, takkanlah kita tak nak percaya, takkanlah kita percaya benda yang kepada orang lain yang tak mampu untuk beritahu. Even dalam hidup kita pun seharian kan, kalau ada doktor beritahu dengan seorang yang bukan doktor, bukan apa, tak tahu langsung pasal medik kan, tiba-tiba dia cerita pasal sakit kita kena berubat macam ni, sedangkan dia tak tahu apa-apa. Seorang lagi ni doktor pakar kata kan, dia memberitahu pada kita kena macam ni, mana kita nak percaya? Mesti kita percaya pada doktor kan. Begitu juga tentang benda-benda. Jadi Allah SWT yang memberitahu kepada kita kan, sepatutnya dalam hidup kamu kena macam ni, kena macam ni. Kenapa kamu tak nak percaya kat dia? Kamu tak percaya pada Allah, kamu percaya kepada berhala-berhala yang tidak dapat memiliki apa-apa benda ni. Itulah kan Allah Ta'ala marah sikit kat situ. Ayat yang ke-15, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Allah sebut sini kan, itu konsep dia kan, wahai manusia, kamu ni miskin, kamu ni maknanya fuqara' ila Allah, kamu ni berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fakir tu maknanya berhajat. Lawan dia ghani tu kaya, dalam istilah lah kan. Tapi Allah ni sebutkan wahwal ghani. Allah Ta'ala selalu akan sebutkan sebagaimana dalam ayat ni, wallahu huwal ghaniyyu, dialah yang maha kaya. Erti kaya maknanya tak perlu kepada sesuatu. Dalam bahasa kita, kalau kaya ni pun, kalau orang kaya, dia perlu juga kepada orang lain kan. Kalau dia sakit, perlu kepada doktor. Kalau dia lapar, perlu kan kepada nasi, kepada beras, kepada apa-apa, nak kepada makanan. Kalau nak makan ikan, dia perlu kan kepada nelayan. Dia perlu kan. Kalau pergi ke pasar, dia perlu beli, orang jual kan. Jadi perlu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia ghani. Ghani maknanya tak perlu kepada apa-apa, tapi kitalah yang fakir. Fuqara ila Allah. In yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Allah Ta'ala kalau nak, yasha, kalau dia mahu, yuzhibukum, maknanya dia boleh hilangkan kita semua ni, dia boleh halau kita semua, dia hapuskan kita semua ni. Yuzhibukum maknanya bawa pergi kita semua ni, habis kita semua ni. Kemudian wa ya'ti bi khalqin jadid, Allah Ta'ala boleh bawa benda lain. Dulu lah orang kata kan, orang jumpa tulang semua ada dinosaur, macam semua orang percayalah kan. Atas dunia ni dulu ada dinosaur. Bila tapi ni bukan Jurassic Park ni, tapi ni dinosaur. Jadi berjuta-juta tahun dulu dia kata ada. Tapi mana pergi dinosaur sekarang ni? Dinosaur dah tak ada. Gajah yang besar-besar, mammoth tu kan, besar tu kan, mana pergi gajah-gajah? Yang tinggal ni gajah-gajah kecil lah, walaupun kecil pun dikacau kita tunjukkan. Tapi maknanya sini lah, gajah dulu besar, binatang besar, dinosaur besar kan, mana pergi semua tu? Banyaklah teori kan. Tapi Allah Ta'ala katakan, even manusia pun yuzhibukum, kalau dia nak hilangkan kita, nak hapuskan kita, bolehkan kita ni jadi fosil-fosil kita ni kan. Kemudian Allah Ta'ala boleh berganti kita. Tapi dunia ni Allah Ta'ala jadikan untuk manusia. Jadi apabila manusia dah tak ada, maka Allah Ta'ala nak kiamatkan, Allah Ta'ala akan hapuskan dunia ni, Allah Ta'ala akan binasakan dunia ni, maka kita akan semua akan pergi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata dia boleh ciptakan makhluk yang lain. Jadi apatah sangat kita ni yang kalau kita tak nak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz. Perkara ni tak sukar bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sangat mudah kan. Ayat yang terakhir, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ayat seterusnya ialah, iaitu Allah Ta'ala sebut satu konsep lagi, satu prinsip untuk menjadi kehidupan kepada kita kan, dan juga satu konsep umum yang patutnya kita faham. Semua orang Islam kena faham sepatutnya, semua manusia kena faham, iaitu apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang itu tidak akan menanggung bebanan orang lain. Setiap orang tu dia tidak tanggung dosa orang lain. Dia buat dosa, dia tanggung. Gitu jadi itu konsep wala taziru waziratun wizra ukhra. Kemudian yang kedua, Allah sebut wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'
walau kana za qurba. Konsep ni apa lagi? Konsep yang kedua ni penjelasan lagi, iaitu kalaulah di hari akhirat, kalau seseorang itu menyeru kan, dia panggil orang lain, dia banyak dosa katakan, tolong ambil dosa aku, dia kata ilahim liha la yuhmal, tidak akan dapat ditanggung. Siapa-siapa pun tak boleh tanggung dosa orang lain kan, walau kana za qurba, walaupun orang tu adalah kaum kerabat yang terdekat. Sebab tu dalam ayat lain Allah Ta'ala sebutkan ibu ke ayah ke saudara mara ke kan, siapa-siapa je pada hari kiamat nak bagi orang tanggung dosa kita, tak ada. Dosa kita tanggung sendiri. Jadi sebab itulah kita ni kan akan datang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala farda kan, seorang-seorang kan. Maksud seorang-seorang tu bukan makna seorang-seorang, tapi maksudnya ialah setiap orang itu akan membawa dosa pahala dia sendiri. Tak boleh nak campur sini, tak boleh nak campur sini. Cuma adalah persoalan kat sini yang dijelaskan oleh ulama kan, bagaimana pula kadang-kadang tu seorang tu buat dosa, tapi tiba-tiba orang lain buat dosa, tanggung pada dia, sebagaimana Nabi SAW sebutkan man sanna sunnatan hasanatan, dan kemudian ada lagi wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang buat satu bentuk baru kan, yang mana orang lain tak bentuk lagi, dan kalau bentuk benda tu baik maka dia akan dapat pahala, orang lain buat pun dia dapat pahala. Kalau dosa pun macam tu, itu bagaimana? Jadi sebenarnya benda tu adalah dosa dia juga. Dia buat satu benda yang jahat, kemudian dituruti oleh orang, jadi kerana hasil daripada kaitan dia tu, maka begitulah juga kan kalau kita sebut pasal dakwah kan pada hari ini kan, dosa orang lain apa tu? Iaitu maksiat orang lain ataupun kekufuran orang lain, kekufuran manusia pada hari ini. Manusia melakukan kufur pada hari ini di depan mata kita kan, kita orang Islam, depan kita berlaku, depan kita macam-macam lah kan dosa kekufuran nombor satu, ramai orang kufur lagi kan, iaitu orang yang tidak beriman, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya dosa orang maksiat, bila orang kufur tu dia akan buat maksiat, ataupun orang beriman dia akan buat maksiat, benda tu berlaku depan mata kita kan. Jadi kita tanggung tak benda tu? Kalau sekiranya kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita, iaitu kita tak dakwah, kita tak berusaha untuk dakwah, kita tak memberikan saham kita untuk dakwah, kita hanya bekerja, makan untuk diri sendiri, hidup untuk diri sendiri, yang kita tak fikir dan tak berusaha something, tak membantu orang yang buat dakwah dan sebagainya kan, maka itu sebenarnya adalah ulama kata sebahagian dosanya akan terpalit pada kita juga. Sebab apa? Dosa orang kufur tu kadang-kadang terpalit pada kita juga. Sebab apa? Sebab kita tak ada usaha nak buat, nak bantu, nak kenalkan Islam tu kepada mereka. Kita hanya berjumpa, mungkin bersalam, kita tak buat apa-apa kan tak? Kita tak memberitahu, kita tak ada usaha kan, ataupun kita tak membantulah orang yang nak berusaha untuk menyampaikan Islam tu kepada seluruh manusia ni pada setiap hari, maka kita juga akan bertanggungjawab di hadapan Allah, dan dosa itu sebahagiannya mungkin akan pergi pada kita juga. Sebab itulah kita yang dipanggil sebagai dalam Islam tu dipanggil syahadatu asy-syahadah kan. Asy-syahadah ni maknanya kita ni bertanggungjawab kan, bertanggungjawab sebagaimana Nabi SAW telah menyampaikan Islam pada kita, maka begitulah juga kita sepatutnya kena memberitahu Islam ini, kena menjadi saksi kepada manusia bahawa inilah Islam. Jadi kalau kita ni hidup, wujud kita dengan tak wujud kita ni sama saja kan atas dunia ni, jadi apa guna Islam kita kan? Islam kita bukan dengan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja kan, tetapi Islam kita juga ialah kita kena bertanggungjawab terhadap manusia yang hidup di zaman kita. Jadi insya-Allah sebab itulah wala taziru waziratun wizra ukhra, tu konsep dia begitu kan. Tak tanggung tu bukan maknanya itu tanggungjawab mereka lah, tu dosa mereka, tidak kan. Dosa kita juga jika sekiranya, sebab tanggungjawab kita untuk memberitahu Islam tu kepada mereka. Kemudian innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya dapat memberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, iaitu dengan tak nampak. Kalau nampak semua orang takut kan, kalau nampak semua orang nak makan, kalau nampak sebab apa? Nampak sihat, nampak kurus, orang pun nak berlari, orang pun nak diet, orang nak ni kan. Tapi kalau tak ada bukti, tak nampak, orang susah nak percaya. Macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita ni beriman kepada Allah, kita tak nampak kan. Kita tak nampak maksudnya ialah kita tak nampak lah kan, tak nampak kan. Benda tu adalah ghaib, benda ghaib kan. Jadi sebab kerana benda ghaib itulah kan, maka kita ni dapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takut pada Allah, yakhshawna rabbahum bil ghaibi,
kemudian wa aqamus salah, kemudian kita tegakkan solat, kemudian kita wa ma tazakka fa innama wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi, siapa yang membersihkan diri dia, sesungguhnya dia membersihkan diri untuk diri. Ini adalah konsep lagi, iaitu Allah Ta'ala nak sebutnya, iaitu tazakka ni, iaitu maknanya orang yang membersihkan diri dia, orang menyucikan diri dia, sama ada dengan solat, sama ada dengan apa-apalah kan, membersihkan daripada dosa, dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Sesungguhnya apa-apa yang dia buat tu sebenarnya adalah yatazakka li nafsi, untuk diri dia, bukan untuk orang lain kan. Untuk diri dia. Jadi wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali kita, insya-Allah. Jadi setakat itu saja untuk pagi ni. Kita dah sampai pukul 6.36 jadi kita dah lewat lebih kurang 1 minit lah daripada 30 minit. InsyaAllah jumpa lagi esok pagi, insyaAllah pada muka surat 437, insyaAllah esok hari Sabtu, insyaAllah. Setakat saja aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.